Oke, assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Johan, merupakan CEO Anda bagi company ini. Uh, Topik yang akan saya bahaskan kepada tuan puan bagi membuka mata tuan puan mengenai keadaan semasa adalah saya akan menekankan salah satu topik lah yang hangat. Memang sebelum ini pun topik ini pun saya percaya sudah dibahaskan di mana-mana syarikat lah, oke? Yaitu amalan pengurusan hijau. Jadi suka untuk saya sebut lah, untuk saya kupas topik ini amalan pengurusan hijau, sebab saya percaya dekat Malaysia rata-rata memang tidak sedia mengetahui lagi asas pengurusan hijau dan apa implikasi sekiranya kita tidak mengetahui dia punya implikasi lah, sekiranya kita kita buat kalau orang Sabah cakap sembrono ya, oke, dengan tingkah laku. Sebab amalan ini kalau kita tidak mempunyai amalan pengurusan hijau ni, maka dia juga boleh melibatkan bencana atau kerosakan kepada alam sekitar lah. Okey. Jadi dekat sini kamu boleh cek dekat Wikipedia mengenai apa itu teknologi amalan hijau. Ianya adalah penggunaan sains alam sekitar untuk memelihara sumber dan alam sekitar semula jadi dan mengawal kesan negatif kepada aktiviti seharian manusia lah. Okey. Jadi pada itu pembangunan Mantan adalah teraslah kepada teknologi dan amalan hijau lah, seperti alam sekitar yang bermaksud penyelesaian perlu mengambil kira lah aspek sosial, ekonomi dan alam sekitar. Sebab ya macam seperti yang telah saya nyatakan, dia melibatkan aktiviti sosial lah. Sebab sebagai contoh, kalau kita membuat pembakaran terbuka, justru dia akan memberi kesan kepada kita punya kehidupan sosial, okay? Kehidupan sosial, maka saya ingat ekonomi pun juga akan terlibat juga lah, di samping perlu membelanjakan untuk membuat pembersihan. Jadi dia satu amalan yang perlu kita tangani lah, okay? Jadi dekat sini saya akan lebih fokuskan kepada bagaimana untuk kita melakukan atau strategi kita membudayakan amalan hijau itu dalam diri kita, terutama bagi pekerja dalam company inilah, okey. Satu adalah penggunaan teknologi yang lebih cekap lah. Dekat sini ada beberapa poin yang akan saya kongsikan, iaitu pertama, sering juga saya nyatakan dan adalah kenapa sekiranya tuan puan maklum bahawa di setiap koridor atau dalam ruang pejabat kita, kita sudah lekatkan satu notis, matikan suis lampu bila mana pekerja tidak ada dan hendak pulang ke rumah. Okey, itu jelaslah bahawa amalan itu perlu diterapkan dalam diri tuan puan lah. Poin seterusnya adalah penggunaan cahaya siang menjadi untuk menyinari ruang dalam pejabat pagi menggantikan cahaya lampu. Okey, yang ini seperti lampu solar lah. Maksudnya sekiranya tuan puan maklum kalau di mana-mana saya ingat mana-mana kediaman atau premis pejabat, kita bukan 100% menggunakan tenaga elektrik ya, tuan-puan, seperti lampu, seperti ruang-ruang dekat luar. Sebab sebetulnya amalan hijau ini, teknologi amalan hijau ini telah wujud. Okey, itu tenaga matahari sebetulnya dia boleh menghasilkan tenaga yang mana boleh menggantikan dengan tenaga elektrik lah. Okey, seperti contoh kalau kita tengok dekat mall, kadang-kadang dekat luar jalan raya, lampu sepanjang jalan raya tu dia menggunakan teknologi solar, di mana dia telah menjimatkanlah teknologi sumber elektrik.
Dan yang ketiga, melalui penggunaan teknologi yang lengkap adalah yang lebih cekap adalah jangan biarkanlah tingkap atau pintu luar terbuka apabila penghawa dingin sedang beroperasi. Ini juga dapat mengelakkanlah penggunaan teknologi elektrik berlebihan yang diseluruhkan kepada penghawa dingin. Jadi dekat sini lebih kepada penjimatan lah. Ya, ini adalah poin-poin yang telah saya sediakan dalam saya punya slide PowerPoint. Dan keempat, memastikan tetapan komputer meja lah, yaitu desktop atau komputer riba, laptop ke sleep mode apabila tidak digunakan. Semua ini tuan-puan melibatkan electricity lah, okay? Jadi inilah yang perlu kita amalkan lah seharian. Seterusnya menggunakan tangga untuk naik turun ke arah lain lah. Jadi dekat sini juga saya ingat ramai lah staff yang perlu berexercise, dan jangan harapkan lift semata-mata untuk memudahkan kerja-kerja Anda. Itulah dekat Malaysia, saya ingat obesity itu terlalu tinggi, sebab sifat malas seseorang itu. Apa salah dia untuk kita naik ke satu tangga ke satu tangga yang lain kan? Satu tangga aja pun, satu tingkat aja, takkan mau naik lift. Oke? Jadi seterusnya mengamalkanlah budaya paperless dan memperbanyakkan penggunaan email dan mencetak dokumen hanya apabila diperlukan saja. Yang ini saya percaya kalau dulu amalan surat menyurat tuh 100%, tapi sekarang ini pun buat surat memo pun saya ingat kita pun sekarang menggunakan teknologi yang canggih. Jadi melalui phone pun saya ingat sudah memadai lah, supaya yalah amalan paperless tuh mungkin kita boleh kurangkan lah. Bukan tidak efisien, bukan tidak wajib, tapi benda itu masih relevan untuk aktiviti pejabat yang tertentu je lah. Okay? Dan di sini saya juga ingin kongsikan lah kepada karyawan kat sini, kalau boleh berkongsi peralatan ICT lah seperti mesin pencetak printer. Yang ini semua bilik saya tengok dekat ruangan anda semua ada mesin printer. Okay? Jadi kalau boleh budayakanlah amalan berkongsi itu. Apa salahnya kalau dekat satu sudut dekat luar tu letak satu mesin printer dan semua boleh guna sekali. Okay? Di sini saya juga tekankan untuk apalah tuan-puan sentiasa jimat lah. Okay? Sentiasa jimat dengan penggunaan barang-barang sebegini rupa lah. Okay? Dan terakhir, dalam penggunaan tenaga yang lebih cekap adalah tidak menggunakan active screen saver lah. Ini pandai-pandai lah tuan-puan. Semua ada telefon masing-masing kan, mengikut kesesuaian tuan-puan lah. Tuan-puan pun maklum sudah benda ni. Saya ingat saya pun sendiri menggunakan active screen saver lah dekat rumah atau di mana-mana pun. Jadi yang poin seterusnya, nomor 2 adalah dalam strategi memudahkan amalan hijau ini adalah menguruskan sumber air secara lebih berhemat. Air ini pun merupakan salah satu kaedah juga lah untuk kita mengamalkan gaya hidup, amalan hidup hijau ini. Okay? Yaitu dia ada 4 poin lah yang telah saya rumuskan ke sini. Yaitu pertama, kena senantiasa lah mengawal penggunaan sumber air supaya dapat kurangkan pembasiran. Okay? Yang ini saya ingat tidak ada masalah lah. Kau jimatkah tidak jimatkah, yang penting kau tahu sendiri. Sebab kalau boleh masa orang tidak ada di dalam tandas, akhir tu jangan ada berbunyi lah. Kalau sudah terlimpas dalam ruang simpanan air tu, kalau boleh kasih matikan lah. Itu kita kena sentiasa alert lah. Okay? Jadi kedua adalah memastikanlah pilih air ditutup dengan rapat yang telah saya rumuskan tadi. Ketiga adalah sentiasa membuat pemeriksaan lah di tempat-tempat yang menggunakan sumber air bagi mengenal pasti sebarang kebocoran, damage, sebarang kebocoran tidaklah diperbaiki dengan segera. Dan sekiranya kita tidak perbaiki dengan segera, implikasinya akan lebih buruk kepada
bukan kepada kita, tapi bukan kepada kita saja, tapi kepada society, kepada masyarakat, dan dia boleh bawa kepada bebanan defisit. Defisit maksudnya defisit itu akan ditanggung oleh kerajaan lah. Jadi yang itu boleh merugikan kita sendiri. Oke. Dan terakhir dalam 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 aspek air ini adalah membangunkan sistem penuaian air hujan SPAH bagi mengurangkan penggunaan air yang terawat dan menggunakannya untuk aktiviti membasuh kereta dan bangunan serta menyiram pokok dan landscape. Oke. Ini saya syorkan kepada tuan-puan, kalau boleh aplikasikan, kalau boleh gunakan sebaik-baiknya fungsi teknologi yang telah dicipta oleh manusia sendiri, yaitu teknologi menapis air hujan. Sebenarnya rugi kalau kita tidak buat tuh. Kita beli hanya seumur hidup sekali dan kita boleh pakai sehingga sepanjang hayat kita. Sebab fungsi itu air hujan sebetulnya air hujan ini dia boleh ditapis. Oke, dia boleh ditapis, dan dalam teknologi itu dia ada filter dia sendiri. Saya ingat dia ada 9 filter. Dekat sana dia akan tapis. Selepas dia ditapis, air itu manusia boleh menggunakan dengan membasuh kereta kah, membasuh pinggan-pinggan yang ada di rumah kah, begitulah. Oke, jadi sayang. Oke. Jadi yang poin seterusnya mungkin adalah poin yang terakhir lah daripada saya bertiga, yaitu dalam strategi merangkap budaya amalan hijau ini adalah menguruskan dan melupuskan sisa pepejal dengan lebih teratur lah. Oke. Ada 3 poin yang telah saya berikan ke sini lah, adalah yaitu pertama adalah menjaga persekitaran supaya senantiasa bersih lah bagi menjamin kualitas alam sekitar yang lebih baik dan meningkatkan tahap kesehatan. Oke. Jadi saya ingat memo pun sudah di notis pun telah dilekat di mana-mana premis dalam organisasi ini, dan saya percaya setakat ini tidak ada isu lah dalam organisasi ini. Oke. Dan kalau boleh teruskanlah dengan mengamalkan program yang telah kita adakan, yaitu 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle, yang boleh dipraktikkan sepanjang pelengkap kepada amalan hijau. Okay? Dan saya minta bukan amalan itu dilakukan dalam premis organisasi ya, tapi lakukanlah di rumah Anda. Okay? Dan seterusnya adalah perluasan penempatan tong sampah kita semula di pejabat lah, dan mana-mana premis lah, serta penyelarasan dengan syarikat kontraktor pembersihan. Okay? Saya ingat yang ini jelas lah. Kalau boleh pihak administration kena senantiasa lah memantau, sebab ini kita invest, kita bayar dorang, dan kita kena pastikan premis dalam organisasi ini tidak ada masalah lah, dan sentiasa bersih lah sentiasa. Okay? Dan saya ingat sebetulnya banyak lagi strategi yang boleh saya kongsikan kepada tuan-puan semua. Mungkin saya ingat on the next session saya boleh mengambil waktu tuan-puan lagi untuk bukan mencungkil, tapi memberikan satu pendedahan transform minda tuan-puan supaya lebih peka kepada amalan-amalan hijau ini. Okay? Itu je daripada saya. Terima kasih atas masa daripada tuan-puan. Saya ucapkan selamat maju jaya lah. Assalamualaikum.